Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hadrat Allah Ta'ala dapat kita bertemu lagi pada hari ini, setiap hari Isnin pada sesi petang bagi tahun 5 pelajar Kafah Afek. Ustaz harapkan semua sihat dan bersemangat untuk terus belajar walaupun hari cuti. InsyaAllah kamu akan bersama Ustaz pada hari ini, pada petang ini, untuk mata pelajaran Asas Tilawah Al-Quran. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, sama-sama kita menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. InsyaAllah seterusnya kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pelajaran keempat, iaitu kefahaman Al-Quran. Unit yang kedua, surah Al-Bayyinah. Pada minggu lepas Ustaz dah ada ajar unit pertama, iaitu mengenai kefahaman Al-Quran, surah Al-Zalzalah. Okey, Ustaz harapkan yang minggu lepas kamu faham dan membuat latihan yang Ustaz suruh buat. Okey, jadi untuk hari ini kita teruskan pada unit yang kedua, kefahaman Al-Quran, daripada surah Al-Bayyinah. Boleh buka buku teks pada muka surat 164. Ustaz harapkan yang ada buku teks boleh buka buku teks dan buka pada halaman 164. Kita akan mulakan pelajaran kita sebentar lagi. Okey, insya-Allah kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini mengenai kefahaman Al-Quran daripada surah Al-Bayyinah. Untuk tajuk ini, pelajar akan dapat yang pertama menyatakan tema umum surah Al-Bayyinah. Maksudnya tajuk utama mengenai surah Al-Bayyinah. Yang kedua, pelajar akan dapat menyenaraikan isi-isi penting daripada surah Al-Bayyinah. Dan yang keempat dan yang ketiga, pelajar akan dapat memahami pengertian surah Al-Bayyinah serta menghayati pengajaran ayat daripada surah Al-Bayyinah. InsyaAllah Ustaz akan terangkan satu persatu. Okey, kita akan mulakan bagi yang pertama, iaitu mengenai pengertian terjemahan ayat daripada surah Al-Bayyinah. Okey, Ustaz akan mula membaca surah Al-Bayyinah satu persatu dan Ustaz akan baca dahulu terjemahan ayat juga satu persatu. Dan Ustaz harapkan pelajar tahun 5 mengikut Ustaz membaca serta memahami terjemahan di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran suci. Fiha kutubun qayyimah, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti jelas nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga adni, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha, iaitu serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, iaitu melanggar perintah. Sadaqallahul azim. Okey, demikian tadi terjemahan ayat daripada surah Al-Bayyinah. Okey, Ustaz harapkan kamu membaca bersama Ustaz sebentar tadi dan memahami terjemahan ayat satu persatu, dan Ustaz akan terangkan dalam isi-isi penting insya-Allah. Kita akan teruskan pelajaran kita pada muka surat 166. Okey, isi-isi penting surah Al-Bayyinah, ataupun dalam buku teks dia ada tulis intisari surah Al-Bayyinah. Sama je maksudnya. Arahan fahami dan hayati. Okey, Ustaz harapkan kamu memahami isi penting dan hayati apa yang terjadi dalam surah Al-Bayyinah. Okey, yang pertama, surah Al-Bayyinah diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Poin pertama ini awak kena hafal dan kena ingat di mana surah Al-Bayyinah diturunkan dan mengandungi berapa ayat. Okey. Yang kedua, Al-Bayyinah
bermaksud bukti jelas nyata. Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir dari ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik. Okey, al-bayyinah ni maksudnya bukti jelas nyata. Apa bukti jelas nyata tu? Kita akan baca seterusnya. Okey, Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir dari ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Orang kafir ahli kitab ini daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dipanggil sebagai ahli kitab? Dia orang kafir tapi dipanggil ahli kitab. Kenapa? Kerana mereka menerima kitab Injil bagi orang Yahudi dan kitab Taurat bagi orang Nasrani. Sebab itu dipanggil sebagai ahli kitab. Begitu juga dengan orang Islam, menerima kitab Al-Quran sebagai panduan hidup. Orang Yahudi dan Nasrani kitab Injil dan Taurat sebagai panduan hidup. Okey, semula Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik. Orang musyrik ni maksudnya orang yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah, ataupun menyembah selain daripada Allah. Mereka semua ini tidak akan meninggalkan kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka seorang Rasul. Okey, waktu itu mereka tak nak tinggal amalan yang mereka buat, apa yang mereka buat, iaitu menyembah selain daripada Allah, tak nak menerima Islam. Itu maksudnya kepercayaan dan amalan masing-masing mereka tak nak tinggalkan. Mereka tak nak tinggal langsung. Sehinggalah datang kepada mereka seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menerangkan dakwah Islam. Sebab itu al-bayyinah bermaksud bukti jelas nyata. Apa bukti jelas nyata? Maksudnya bukti jelas nyata ni adalah daripada dakwah Nabi Muhammad, daripada Al-Quran. Okey. Poin yang ketiga, perpecahan dan perselisihan itu berlaku kerana mereka sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterimanya turun-temurun. Okey. Sewaktu mereka tak nak tinggal kepercayaan dan amalan mereka masing-masing, mereka menjadi berpecah belah ataupun menjadi pergaduhan. Sebab mereka tak nak tinggal langsung kepercayaan dan amalan mereka. Walaupun datang kepada mereka seorang Rasul, dakwah daripada Nabi Muhammad, mereka menjadi perselisihan, pergaduhan. Kenapa mereka terjadinya pergaduhan, perselisihan atau perpecahan tadi? Iaitu kerana mereka tak nak tinggal kepercayaan dan amalan mereka, yang daripada turun-temurun, yang turun-temurun tu maksudnya daripada nenek moyang mereka lagi. Dan ada pula di antara mereka berperasaan hasad dengki. Mereka dengki sesama mereka sendiri, serta tak nak tinggal pangkat yang mereka ada dan pengaruh yang mereka ada, yang mereka nikmati faedah-faedah mereka. Okey. Maksudnya mereka menjadi takut nak tinggal kepercayaan mereka dengan amalan mereka masing-masing. Walaupun dakwah Nabi Muhammad sampai kepada mereka, tapi mereka menjadi pergaduhan, mereka menjadi perpecahan ketika itu, kerana mereka sayang tinggal dengan kepercayaan dan amalan mereka. Tak nak menyembah Allah, mereka nak lagi menyembah Tuhan mereka. Itu maksudnya. Kita teruskan poin yang seterusnya. Kemudian mereka diperintahkan supaya menyembah dan beribadah kepada Allah. Siapa memerintahkan? Iaitu
seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Surah ini diakhiri dengan menerangkan azab seksa yang akan menimpa orang-orang yang kufur, ingkar. Dalam akhir surah ini Allah menceritakan tentang azab seksa orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah, dan balasan kepada mereka adalah, dan Allah juga menerangkan kepada dalam surah Al-Bayyinah ini mengenai balasan yang sebaik-baik bagi orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan. Tema surah ini ialah mengenai bukti yang jelas tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Saya harapkan daripada isi penting ini kamu dapat faham mengenai cerita tentang Al-Bayyinah, iaitu mengenai bukti yang jelas nyata daripada dakwah Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik, sehingga mereka sewaktu itu mereka tak nak tinggalkan kepercayaan dan amalan mereka masing-masing, sehinggalah datang seorang Rasul Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka beribadah dan menyembah kepada Allah serta membayar zakat. Dan Allah juga menerangkan mengenai azab seksa orang yang meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasul, juga balasan kepada orang-orang yang soleh. Kita teruskan mengenai pengajaran surah Al-Bayyinah. Pengajaran ni maksudnya, dalam pengajaran ni maksudnya apa yang kamu dapat daripada surah Al-Bayyinah. Muka surat 167. Yang pertama, alif, kita hendaklah ikhlas beribadah kepada Allah. Kita kena ikhlas beribadah kepada Allah. Kita dengan hati, naluri hati, bukan kerana paksaan orang. Memang mula-mula kita kena beribadah atas paksaan. Sewaktu kita kecil, mak ayah kita, guru kita memaksa kita untuk solat, memaksa kita untuk puasa. Nanti bila lama-lama kita akan ikhlas beribadah kepada Allah. Hendaklah ikhlas. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman dan beramal soleh saja sebaik-baik makhluk. Sejahat-jahat makhluk siapa? Iaitu orang yang melakukan kejahatan. Kita hendaklah beriman dan yakin kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kita kena percaya bahawa apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah benar semuanya. Seterusnya, orang Islam dilarang mengikut dan terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Kita orang Islam, kita tak boleh ikut apa mereka Yahudi dan Nasrani buat, amalan mereka, menyembah, menyekutukan Allah dan sebagainya. Dan jim yang terakhir, orang yang taat dan patuh kepada Allah akan mendapat balasan baik, iaitu balasan apa? Syurga. Dan orang yang tidak patuh dengan arahan Allah serta Nabi Muhammad akan dapat balasan neraka. Itu sahaja untuk hari ini. Ustaz harapkan kamu dapat faham mengenai kefahaman Al-Quran daripada surah Al-Bayyinah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, dan masih lagi kefahaman Al-Quran mengenai unit yang ke-30, iaitu daripada surah Al-Qadr. Itu sahaja untuk hari ini. Ustaz akan bagi latihan sebentar lagi. Bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.